terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Menjadi pertanyaan kita hari ini ialah, adakah 6 ahli parlimen bersatu akan dipecat atau letak jawatan mengosongkan kawasan kerusi mereka untuk memberi laluan kepada pilihan raya kecil 6 kerusi tersebut. PRK, pilihan raya kecil. Saudara, kalau itu berlaku, agak-agaknya nanti siapa yang akan kerugian? Mampukah Pakatan Harapan memenangi kerusi tersebut mengalahkan Bersatu? Atau mampukah Bersatu mendapatkan semula kerusi mereka itu? Saudara-saudara sekalian, ada yang berpendapat Bersatu akan tidak dapat mengambil kawasan itu karena calon-calon mereka tidak lagi mempunyai credibility, mereka tidak punya calon untuk ditempatkan di tempat itu, kata mereka. Selain daripada itu, ada juga yang mengatakan bahwa kekurangan keuangan Parti Bersatu akan menyebabkan mereka akan pincang dalam PRK tersebut. Walau bagaimanapun, kita bersetuju dengan pendapat daripada tulisan Sabudin ini, eloklah diadakan PRK di 6 kawasan lompat sokongan. Setakat ini 3 daripada 6 ahli parlimen bersatu yang melompat sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersedia untuk mengosongkan kerusi masing-masing jika pindahan perlembagaan parti itu pada 2 Mac ini membuatkan mereka tiada pilihan lain. Mereka ialah ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, dan ahli parlimen Labuan Suhaili Abdul Rahman. Ini bermakna ketiga-tiga ahli parlimen ini tidak mahu berpatah balik menyokong Bersatu dan Perikatan Nasional yang telah memenangkan mereka sebagai ahli yang berhormat pada PRU 15 lalu. Daripada kami tarik balik sokongan kepada Anwar dan kembali menyokong pihak asal Bersatu yang tak boleh buat apa-apa, kami rela yang buat keputusan melalui pilihan raya. Kami rela rakyat yang buat keputusan melalui pilihan raya, kata mereka. Kita bersedia menghadapi sebarang kemungkinan termasuk mengosongkan kerusi sekiranya ia kenyataan yang perlu diterima, kata mereka lagi. Pokoknya mereka tidak akan berganjak daripada memberi sokongan kepada Anwar yang telah diputuskan sebelum ini. Berdasarkan maklumat daripada beberapa sumber Bersatu, pindahan perlembagaan Bersatu yang akan dilakukan pada esok hampir memberi tiada pilihan untuk 6 ahli parlimen yang telah mengalih sokongan kepada Anwar. Ia antara lain dikatakan menetapkan seorang ahli parlimen merupakan ahli Bersatu tidak dibenarkan memberi sokongan kepada pihak lain selagi mereka masih ahli parti, melainkan perlu mengosongkan kerusi masing-masing. Untuk mengelakkan daripada tergugur sebagai ahli parlimen, ia hanya boleh dilakukan dengan mereka kembali Bersatu dan PN. Dalam hal ini, kenyataan 3 ahli parlimen berkenaan yang sedia mengosongkan kerusi mereka adalah suatu langkah terpuji. Diharapkan selepas 2 Mac nanti, mereka tidak berlengah lagi berbuat demikian sebagai mengotakkan apa yang telah dijanji itu. Jangan pula nanti janji dicapati lagi dengan macam-macam alasan dan hujah rekaan. Sebaiknya 3 lagi rakan mereka, ahli parlimen Kuala Kangsar, ahli parlimen Jeli, dan ahli parlimen Tanjung Karang yang turut mengalihkan sokongan kepada Anwar sedia juga mengosongkan kerusi mereka. Jika sudah begitu ketetapan pindahan perlembagaan Bersatu, tambahan lagi mereka pun masih ahli Bersatu sehingga sekarang, terima sajalah keputusan mengosongkan kerusi itu dengan hati yang terbuka. Daripada segi marwah sebagai pemimpin pun, dengan peralihan sokongan yang dilakukan itu, hanya dengan meletakkan jawatan dan kemudian bertanding semula saja dapat membersihkan nama mereka semula. Kalah menang dalam pilihan raya kecil atau PRK nanti biarlah rakyat menentu dan mengadilinya. Di waktu yang sama, daripada segi tafsiran pindahan perlembagaan yang dibuat Bersatu nanti, diharapkan juga Speaker Parlimen Johari Abdul tidak membuat tafsiran yang lebih memihak pada kerajaan semata-mata. Meski pelantikan yang kejawatan itu diputuskan oleh PH. Tafsiran mestilah dibuat berdasarkan keadilan untuk memelihara marwah ahli-ahli parlimen bersama gelaran ahli yang berhormat yang mereka sandang. Lagi pula sebagaimana PH sebelum ini mengecam hebat kumpulan Azmin Ali yang khianat melalui langkah Sheraton menyimpan 6 jahanam ini, tidak pun membeli markah tambahan kepada Anwar dan kerajaan perpaduan di mata rakyat.
Apalagi sokongan yang diberi itu hanya demi mendapatkan peruntukan dan karena ada kelompangan dalam akta lompat parti. Maka lebih baik ada pilihan rakyat kecil. PHBN mesti berusaha sebaik mungkin untuk merampas 6 kawasan terbabit melalui cara yang sah lagi dihormati. Jika PHBN gagal sekalipun menang dalam semua 6 pilihan rakyat kecil itu nanti, setidak-tidaknya semua sokongan yang bersama Anwar adalah asli yang masuk melalui sokongan, melalui pintu depan, sekaligus meletakkan kerajaan Madani lebih dihormati. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya Muhyiddin ambil tindakan yang kita tunggu-tunggu. Selepas mahkamah telah pun menarik balik pembebasan Muhyiddin Yassin, membatalkan pembebasan Muhyiddin Yassin. Ini tindakan terkini Muhyiddin Yassin. Muhyiddin akhirnya merayu kepada Mahkamah Persekutuan untuk membebaskan daripada tuduhan kes rasuahnya. Seperti yang kita jangka, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang memutuskan 4 tuduhan rasuah berjumlah Rp232.5 juta dihadapinya adalah jelas dan mengarahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Mahkamah Tinggi pada Ogos tahun lalu membebaskan bekas Perdana Menteri itu selepas membenarkan permohonannya untuk membatalkan tuduhan terbabit. Muhyiddin memfailkan notis rayuan itu di Mahkamah Persekutuan semalam untuk merayu keseluruhan keputusan Mahkamah Rayuan pada 28 Februari lalu melalui firma Guaman Tutuan Cetan Jatwani and Company. Dalam keputusan Mahkamah Rayuan, panel 3 hakim dipengerusikan Datuk Hadraria Said Ismail membuat keputusan secara sebulat suara membenarkan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi yang melepas dan membebaskan Muhyiddin. Turut bersidang Hakim Datuk Azmi Arifin dan Datuk S.M. Komati Supia. Panel itu berkata, Mahkamah Tinggi terkilaf daripada segi undang-undang apabila memutuskan 4 pertuduhan berkenaan tidak mendedahkan sebarang kesalahan Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN. Mengenai isu dibangkitkan oleh perayu pendakwaan bahawa pertuduhan itu tidak cacat, panel itu berkata ia menerima hujahan pihak berkenan dan berpandangan bahawa 4 pertuduhan terbabit adalah jelas. Sehubungan itu, panel itu berkata tiada keperluan bagi pendakwaan untuk menyatakan cara atau memberikan butiran lanjut bagaimana kesalahan itu dilakukan. Muhyiddin juga merayu keputusan panel yang memutuskan bersatu sebuah pertubuhan politik di bawah takrifan bersekutu seperti yang ditakrifkan mengikut Seksyen 3 Akta SPRM. Panel bersetuju dengan hujahan pendakwaan bahawa pertubuhan itu termasuk dalam definisi organisasi di bawah seksyen sama dan mendapati tiada merit dalam hujahan responden Muhyiddin bahawa oleh kerana pertuduhan tidak disebut dalam seksyen itu, ia tidak boleh dimasukkan dalam definisi bersekutu. Panel itu berkata ia berpandangan pengertian biasa pertubuhan ialah kumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu oleh organisasi itu, ia termasuk dalam definisi organisasi. Pada 15 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi membebaskan Muhyiddin atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk rasuah Rm232.5 juta bagi Bersatu. Hakim Datuk Muhammad Jamil Husin membuat keputusan berkenaan selepas membenarkan permohonan Muhyiddin untuk membatalkan tuduhan terbabit. Ia susulan 4 pertuduhan itu didakwa tidak mendedahkan kesalahan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Muhyiddin memfailkan notis usul untuk membatalkan tuduhan berkenaan pada 18 April tahun lalu dengan memohon supaya dilepas dan dibebaskan daripada keempat-empat pertuduhan itu terhadapnya pada 10 Mac 2023. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.